Bayangkan sebuah bot nelayan biasa di perairan Pelabuhan Klang. Namun, apabila pihak berkuasa memeriksa palka bot tersebut, mereka tergamam dengan penemuan yang mengerikan. 36 mayat manusia ditemui bertindihan di dalamnya. Siapakah mereka? Bagaimana mereka boleh berada di sana? Apakah kebenaran yang coba disembunyikan di sebalik kejadian di sempadan ini? Inilah kisah seram yang akan membuka mata kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti saluran ini dan menghidupkan lonceng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas kisah benar yang mendalam dan fakta-fakta mengejutkan yang lain. Pada awal pagi 15 Agustus 2019, langit di atas perairan sekitar Pelabuhan Klang masih diselubungi kabut nipis musim kemarau. Angin dari Selat Melaka membawa bersama bau masin laut bercampur dengan bau tajam minyak diesel dari bot-bot nelayan yang berlabuh jauh di kejauhan. Cahaya dari Bandar Klang masih berkelip-kelip seolah-olah enggan tidur walaupun malam sudah larut. Di tengah-tengah kesunyian itu, sebuah bot nelayan lama kelihatan bergerak terhuyung-hayang. Cat biru bot itu sudah lusuh, nomor pendaftaran bot juga sudah pudar. Dari luar, tiada apa-apa yang kelihatan mencurigakan. Hanya sebuah bot nelayan biasa yang akan menuju ke perairan antara bangsa. Namun bagi pasukan peronda polis marin yang bertugas membuat pemeriksaan rutin malam itu, bot ini menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Tekong bot, seorang lelaki kurus bernama Kamal, menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan apabila lampu limpah dari bot peronda menyinari wajahnya. Peluh memercik di dahinya walaupun udara malam agak sejuk. Matanya liar, suaranya gagap ketika menjawab soalan pegawai. Hanya membawa ikan beku, Tuan. Kena cepat hantar, nanti rosak, katanya sambil menunjuk ke arah palka bot. Namun pengalaman bertahun-tahun pegawai polis membuatkan mereka tahu ada sesuatu yang tidak kena. Seorang pegawai kanan memberi isyarat untuk membuka palka bot. Kamal coba menghalang, merayu agar palka tidak dibuka karena ikan mungkin akan rosak. Tetapi keputusan sudah dibuat. Dua pegawai peronda memanjat ke atas dek bot, menarik tuil besi berkarat dan perlahan-lahan mengangkat pintu palka yang tertutup rapat. Tiba-tiba udara dingin menusuk keluar, menusuk kulit. Tetapi bukan kesejukan itu yang membuatkan semua orang terpaku. Dari dalam kegelapan, bau busuk yang kuat, yang asing dan menyesakan menusuk hidung. Baunya bukan bau ikan, tetapi bau kematian. Lampu sulu dihidupkan, cahaya putih menembusi tirai kabus dingin di dalam palka bot. Disitulah terbentang pemandangan yang tidak akan dilupakan oleh sesiapapun malam itu. 36 mayat bertindihan, wajah pucat lesi, ada yang matanya tertutup rapat, ada yang terbelalak separuh seolah-olah masih mau menjerit tetapi tidak berpeluang. Tubuh mereka kurus kering, pakaian nipis melekat pada kulit yang mula kebiru-biruan akibat suhu yang sangat sejuk. Beberapa pegawai segera menutup mulut menahan rasa loya. Ada yang berdiri kaku, kedua-dua tangan menggigil tidak terkawal. Suasana sunyi sepi serta merta. Hanya bunyi ombak menghempas perlahan seolah-olah turut berkabung atas tragedi yang baru terbongkar. Malam itu Pelabuhan Klang bukan lagi sekadar tempat berlabuh bot nelayan. Ia telah menjadi saksi bisu salah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan di Malaysia. Ini bukan lagi rondaan rutin tetapi permulaan penyiasatan besar-besaran yang akan membongkar rangkaian jenayah transnasional. Pegawai segera menghantar isyarat kecemasan. Kawasan itu dikepung, bot diarahkan untuk berlabuh dan berita dihantar ke Bukit Aman. Di sebalik wajah keras pegawai, terdapat kemarahan dan kesakitan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Siapakah mereka? 36 nyawa yang kini terbaring tidak bernyawa di dalam bilik beku sebuah bot nelayan. Dari manakah mereka datang? Mengapa mereka terperangkap di laluan kematian ini? Soalan-soalan itu terapung di udara, berat seperti kabus malam yang menyelubungi langit Pelabuhan Klang ketika itu. Masih tiada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelubungi pelabuhan. Tetapi satu perkara yang pasti, tragedi ini bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan operasi yang panjang. Perlombaan dengan massa untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi di sebalik bayang-bayang gelap pemerdagangan manusia. Inilah permulaan segala-galanya. Jika Pelabuhan Klang malam itu sunyi sepi tetapi menyesakan, bot nelayan lusuh itu diikat dengan tali yang ketat. Pegawai bersenjata berjaga-jaga. Pita kuning diletakkan dalam bulatan, seolah-olah memberitahu bahwa bot ini bukan lagi sekadar alat untuk mencari ikan, tetapi tempat berlakunya tragedi. Pasukan forensik tiba dengan wajah yang tegang, membawa bersama beg mayat, sarung tangan, dan kamera. Bau masin laut bercampur dengan bau tajam dari dalam palka bot. Udara terasa semakin tebal sehingga sesiapa sahaja yang berada di pelabuhan terpaksa bernafas pendek-pendek. Mayat demi mayat dikeluarkan.
Mereka diletakkan berbaris di atas kain putih yang dibentangkan di atas lantai pelabuhan. 36 nyawa kini terbaring kaku. Wajah mereka masih kelihatan muda. Ada yang kelihatan seperti pelajar yang baru memulakan hidup. Pakaian mereka ringkas, baju tenipis, seluar murah, dan kasut yang sudah usang menjadi saksi terakhir perjalanan mereka. Seorang dokter forensik mencangkung, memeriksa dengan lampu suluh kecil. Rama yang sangat kurus, tanda kekurangan zat makanan. Ada kesan lebam lama juga. Mungkin di daerah gumamnya. Rakan sekerjanya mengangguk perlahan. Mereka tahu kesejukan di dalam bilik beku hanyalah pengakhiran. Sebelum itu, anak-anak muda ini pasti telah menderita untuk masa yang lama. Pegawai merakam gambar dengan kamera. Setiap bunyi shutter bergema jelas di tengah-tengah kesunyian. Beberapa pegawai muda memilih untuk memalingkan muka, tidak sanggup melihat terlalu lama. Ada yang mencuri-curi menyeka air mata, coba menyembunyikan titisan air yang bertakung di sudut mata. Di satu sudut pelabuhan, seorang wanita nelayan berlari masuk. Dia telah mendengar berita tentang penemuan mayat yang ramai. Dengan mata yang merah, dia merenung kain putih satu persatu. Tiba-tiba, dia tersesak perlahan. Baju teh itu, macam baju anak saya, suaranya tersekat-sekat. Tubuhnya terhuyung hayang sehingga jiran terpaksa memapahnya. Tiada kepastian, tetapi ketakutan seorang ibu sudah cukup untuk menambah kesedihan pada suasana. Pada masa yang sama, Kamal, Tekongbot, duduk terikat di atas kerusi besi. Dia seorang nelayan tua dari pulau kecil berdekatan, terjerat dengan hutang yang banyak dengan tahu. Apabila seseorang menawarkan pekerjaan untuk membawa ikan beku dengan bayaran 7.000, dia tidak berpikir panjang. Tetapi kini wajahnya pucat lesi, tubuhnya menggigil, rambutnya lencun dengan peluh sejuk, dan matanya tidak berani menentang mata orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa dia menyimpan sesuatu yang lebih daripada sekadar tidak tahu. Seorang pegawai polis merenungnya tajam. Duduk di hadapannya, dia bertanya, "Jika betul hanya ikan, mengapa awak begitu takut apabila kami mahu membuka palka?" Kamal menunduk, menggigit bibirnya, dan tidak menjawab lagi. Hampir sepanjang malam, pasukan forensik bekerja tanpa henti. Mereka melabelkan setiap mayat, mencatat ciri fisikal, mengambil gambar wajah, dan menyediakan laporan awal. Pelabuhan telah menjadi bilik mayat terbuka dengan cahaya kuning malap yang terpantul di permukaan air laut. Di tengah-tengah semua itu, satu penemuan kecil telah menjadi sinar harapan. Dari poket seluar salah seorang mangsa, pegawai penyiasat menemui beg plastik kecil yang mengandungi sekeping kertas. Apabila dibuka, ia adalah surat tawaran kerja ringkas dengan logo syarikat yang samar-samar bertulis KL Job Agency. Kandungannya penuh dengan janji-janji pekerjaan sebagai penyanyi, penari, atau penghibur di luar negara, dengan gaji yang tinggi dan tempat tinggal percuma, tetapi tiada alamat yang jelas. Hanya nomor telepon dan tanda tangan yang kelihatan dipalsukan dengan tergesa-gesa. Pegawai penyiasat bertukar pandang. Kertas itu mungkin satu-satunya kunci untuk menjejaki siapa yang berada di sebalik semua ini. Tindakan pantas diambil. Bukti dikumpul, dimeterai dengan baik, laporan kecemasan dicetak, dan dalam beberapa menit, berita itu dihantar terus ke Bukit Aman. Di ibu negara, pegawai kanan menerima berita yang mengejutkan. 36 rakyat Malaysia ditemui mati di dalam palka sebuah bot di Pelabuhan Klang, bersama bukti yang menunjukkan rangkaian agensi pekerjaan palsu. Malam itu, di Pelabuhan Klang, semua orang yang berada di sana tahu bahwa tragedi ini bukanlah pengakhiran tetapi permulaan penyiasatan besar-besaran. Bukit Aman mengarahkan penubuhan pasukan khas untuk membongkar siapa yang berada di belakang KL Job Agency. Dari kertas yang renyuk itu, perjalanan panjang ke rahasia gelap pemerdagangan manusia telah bermula. Keesokan paginya, selepas penemuan 36 mayat di Pelabuhan Klang, udara di sana masih diselubungi kabut nipis. Laporan kecemasan disediakan dengan tergesa-gesa, mengandungi gambar mangsa, surat tawaran kerja dengan logo KL Job Agency yang samar-samar, dan keterangan awal Kamal. Semua dihantar ke Bukit Aman secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, di bangunan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, suasana berbeza daripada biasa. Jam menunjukkan hampir tengah hari, tetapi bilik mesyuarat utama penuh dengan pegawai kanan polis. Pada skrin proyektor, ditayangkan gambar pelabuhan, mayat anak-anak muda yang terbaring kaku, dan kertas perjanjian yang sudah lusuh. Suasana di dalam bilik senyap sunyi, ACP Razak berdiri di hadapan, wajahnya tegang. Dengan suara yang tegas, dia berkata bahwa ini bukanlah kemalangan maritim biasa. Pada pendapatnya,
Apa yang berlaku di Pelabuhan Klang adalah bukti yang jelas tentang kewujudan rangkaian pemerdagangan manusia yang kejam yang memperlakukan anak-anak muda Malaysia seperti komoditi. Dia menegaskan bahwa mangsa berhak mendapat keadilan. Kemudian, dia menunjuk ke arah gambar surat perjanjian di skrin. Nama KL Job Agency menjadi tumpuan utama. ACP Razak menugaskan misi 3 langkah. Pertama, mengenal pasti semua mangsa secepat mungkin supaya keluarga mereka tidak perlu menunggu dalam ketidakpastian. Kedua, menyoal siasat Kamal dengan lebih mendalam. Ketiga, meminta pasukan siber mempercepatkan usaha untuk menjejaki siapa yang berada di sebalik syarikat palsu ini. Pasukan siber mula bekerja serta-merta. Di dalam bilik yang dipenuhi dengan deretan komputer, skrin memaparkan laman web yang kelihatan menarik, iklan pengambilan pekerja di media sosial, dan kumpulan sembang dalam talian yang penuh dengan janji-janji palsu. Semua menjanjikan gaji yang tinggi di Malaysia, kerja yang mudah, dan tempat tinggal percuma. Pada pandangan pertama, ia kelihatan meyakinkan. Tetapi mata penganalisis siber sudah biasa dengan taktik seperti itu. Mereka memeriksa kod di sebalik laman web, mencari maklumat pelayan, dan menjejaki alamat IP akun yang menyiarkan iklan. Hasilnya membuatkan bulu roma meremang. Kebanyakan siaran nampaknya datang dari Malaysia, tetapi terdapat corak lain yang tidak boleh dinafikan. Beberapa alamat IP datang dari Johor Bahru dan Pelabuhan Klang. Seorang penganalisis bergumam perlahan, hampir bercakap dengan dirinya sendiri. Ini bermakna mereka tidak hanya beroperasi di luar negara, tetapi juga menanam rangkaian di negara kita sendiri. Penemuan itu membuatkan suasana di dalam bilik menjadi tegang. ACP Razak menerima laporan itu dengan wajah yang tegang. Tangannya mengetuk meja beberapa kali sebelum berkata, jika benar bahwa rangkaian ini beroperasi di Pelabuhan Klang dan Johor Bahru, masa kita tidak banyak. Setiap menit yang berlalu mungkin bermakna lebih ramai mangsa baru. Kamal dibawa untuk disoal siasat lagi. Wajahnya masih pucat lesi, peluh sejuk membasahi dahinya. Pada mulanya, dia masih mengulangi bahwa dia hanya diupah untuk menghantar barang. Tetapi apabila pegawai penyiasat terus menekan, dia mula memberikan butiran yang sebelum ini disembunyikan. Saya tidak tahu siapa dia, katanya dengan suara yang lemah, tetapi saya ingat suaranya. Garau. Loghat Utara. Dia kata saya cuma perlu bawa bot ini ke sekitar sempadan. Nanti ada bot kecil yang akan mengambil alih. Butiran kecil itu membuatkan pegawai penyiasat bertukar pandang. Ini bukan lagi kisah nelayan yang tidak tahu apa-apa. Terdapat koordinasi yang jelas, titik pertemuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Di Bukit Aman, mesyuarat berterusan sehingga petang. Kesimpulan terakhir jelas, mesti ada pasukan khas yang diberi kuasa penuh untuk menyiasat case ini dari semua dimensi, baik digital maupun lapangan. Arahan dihantar terus. Sejak hari itu, polis Diraja Malaysia telah menubuhkan pasukan penyiasat khas yang akan menumpukan perhatian untuk memusnahkan rangkaian pemerdagangan manusia yang berada di belakang nama KL Job Agency. Malam mula tiba di Kuala Lumpur. Lampu di bangunan ibu pejabat polis Bukit Aman masih menyala terang, memberi isyarat bahwa penyiasatan baru sahaja bermula. Semua orang yang terlibat sadar bahwa jalan di hadapan akan panjang dan penuh dengan bahaya, tetapi kebenaran mesti dibongkar. Beberapa hari selepas mesyuarat besar di Kuala Lumpur, berita yang mengejutkan datang dari Pelabuhan Klang. Seorang lelaki muda yang kurus dengan wajah pucat dan berjalan terhuyung-hayang memasuki balai polis tempatan. Pakaiannya renyuk, matanya kosong, dan suaranya menggigil ketika dia memperkenalkan dirinya. Saya, Roslan, katanya dengan suara yang lemah. Saya pernah berada di cengkaman mereka, dan saya berjaya melarikan diri. Pegawai yang mendengar tergamam. Roslan adalah saksi hidup apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Dia dibawa ke bilik yang selamat serta-merta, dengan pegawai penyiasat dan ahli psikologi menemaninya. Di bawah cahaya yang terang, wajah Roslan kelihatan letih. Setiap kali dia bercakap, suaranya tersekat-sekat, seolah-olah setiap ingatan yang disebutkan menikam hatinya sekali lagi. Dia menceritakan bagaimana dia dijanjikan pekerjaan di luar negara dengan gaji yang lumayan, tetapi apabila tiba di Pelabuhan Klang, semuanya berubah. Bukan pentas persembahan yang menunggu, katanya perlahan. Kami dikurung di dalam sebuah rumah kecil. Kemudian pada waktu malam, kami dipindahkan ke bot kecil secara senyap-senyap. Dari situ, kami dihantar ke Johor. Kebenarannya pahit. Roslan menggambarkan bangunan yang seperti gudang, tingkap tertutup rapat, pintu berkunci rapat, dikelilingi pagar berduri. Di dalamnya, berpuluh-puluh orang disumbat di dalam bilik yang sempit.
Mereka dipaksa duduk di hadapan komputer dan telepon selama berjam-jam untuk melakukan kerja penipuan dalam talian. Jika ada yang membantah, kami akan dipukul, katanya dengan tangan yang menggigil. Jika sakit, tiada obat diberikan. Saya lihat rekan sebilik saya Derek demam panas selama beberapa hari. Kami merayu meminta obat, tetapi mereka hanya ketawa. Sehingga suatu pagi, Derek tidak bangun lagi. Mayatnya diseret keluar. Dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Air mata mengalir membasahi wajah Roslan. Bilik soal siasat senyap sunyi. Beberapa pegawai penyiasat menunduk, menahan emosi. Roslan meneruskan ceritanya. Dia tahu jika masih di sana, nasibnya tidak akan berbeza. Satu malam, ketika beberapa pengawal mabuk dan tertidur, dia melihat celah kecil yang meretak pagar berduri di belakang. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk merangkak keluar, tidak menghiraukan luka di tangannya. Dia berlari tanpa menoleh ke belakang, bersembunyi di dalam semak, dan menumpang sebuah bot nelayan untuk kembali ke pelabuhan Klang. Dari jaket lusuhnya, dia mengeluarkan sekeping kertas. Ia penuh dengan coretan pensil yang kasar dan pudar. Saya lukis ini dari ingatan saya, katanya perlahan. Gambar itu menunjukkan pelan ringkas bilik sempit, bilik pengawal, pintu pagar, dan bengkel lama berdekatan. Saya tidak ingat semuanya dengan jelas, tetapi cukup untuk mengenal pasti tempat itu. Di bagian atas kertas, Roslan menulis 2 nama. Saya dengar pengawal menyebut 2 orang ini selalu, jelasnya. Yang pertama bernama Anwar. Dia kata orang Malaysia, tinggi kurus, matanya dingin. Dia yang mengawal kami. Dia terdiam seketika dan menunduk. Dan seorang lagi, semua orang panggil dia Dato, nama sebenarnya Rashid Iskandar. Orang Malaysia. Saya tidak pernah melihat wajahnya secara langsung, hanya pernah mendengar suara garau. Tetapi semua orang akan takut apabila mendengar nama ini. Pegawai penyiasat bertukar pandang. Nama Anwar dan Rashid menjadi petunjuk penting. ACP Razak menerima laporan itu dengan wajah yang tegang. Dia melihat peta yang renyuk yang diletakkan di atas meja dan berkata perlahan, ini bukan sekadar cerita. Kita ada saksi hidup dan kita ada arah, tetapi di sebalik pagar berduri itu. Mungkin masih ada berpuluh-puluh orang yang masih tidak dapat melarikan diri. Suasana mesyuarat malam itu berubah. Bukan lagi sekadar memusnahkan rangkaian, tetapi ada matlamat baru yang lebih mendesak, menyelamatkan nyawa orang yang masih terperangkap di sana. Peta yang dilukis dengan tangan oleh Roslan, walaupun kabur dan tidak lengkap, kini telah menjadi harapan bagi mereka yang masih ditinggalkan. Dari bilik soal siasat di Kuala Lumpur, tekad baru telah terbentuk. Penyiasatan kali ini bukan hanya mengejar penjenayah, tetapi juga misi menyelamat. Sejak keterangan Roslan menggegarkan bilik mesyuarat di Kuala Lumpur, hala tuju operasi telah berubah sepenuhnya. Hanya bukti surat perjanjian palsu dan keterangan tidak mencukupi. Mereka memerlukan pintu untuk memasuki rangkaian di pelabuhan Klang. Semua lampu menunjuk ke satu nama, Firdaus Lim. Firdaus dikenali karena kelicikannya. Dia jarang muncul di khalayak ramai. Hanya nomor teleponnya yang tertera dalam iklan dalam talian. Penyamaran sahaja akan menjadi peluang untuk mendekatinya. ACP Razak memandang sekeliling bilik dengan serius. Kita perlukan umpan. Seseorang yang boleh membuat Firdaus percaya. Sesiapa yang berani, seorang gadis muda bangun berdiri. Inspektor Alia, berusia 27 tahun, seorang pegawai wanita yang biasa dengan operasi penyamaran. Wajahnya sederhana, suaranya lembut, dan dia boleh meniru lohat tempatan dengan mudah. Saya bersedia. Saya akan menjadi gadis kampung yang datang mencari kerja, orang seperti Firdaus akan lebih cepat mempercayai. Razak memandangnya seketika. Ingat, Alia, setiap perkataan mungkin menjadi senjata atau perangkap. Awak tidak bersendirian, tetapi barisan hadapan berada di tangan awak. Malam itu Alia bersiap. Dia mengikat rambutnya dengan longgar, pakaiannya ringkas, baju teh lama, dan seluar panjang. Dia berlatih bercakap dengan lohat kampung, malah menunduk supaya kelihatan malu-malu. Apabila semuanya sudah siap, dia menelepon nomor telepon yang dipantau oleh pasukan. Isyarat berdering. Kemudian suara garau kedengaran dari hujung talian. Halo, awak Firdaus yang nak kerja di Malaysia ke? Alia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang jujur. Ya encik, saya cuma nak cari duit untuk mak ayah. Orang kata kerja senang boleh hantar duit banyak. Firdaus ketawa perlahan. Betul dik. Kalau datang dengan saya, hidup berubah terus, ramai dah kaya. Tapi saya kena tahu, awak betul-betul serius ke? Kata-katanya membuatkan Alia tersentak. Dia tahu ini adalah ujian. Saya serius, encik.
Saya pun pandai menyanyi sikit. Walaupun suara kampung, asalkan kerja halal. Dia memainkan peranannya dengan sempurna. Firdaus senyap seketika dan kemudian berkata, "Awak orang mana?" "Dari Kulim, Encik," Alia menjawab dengan yakin, mengikut sejarah palsu yang dia hafal. Senyap seketika, kemudian suara Firdaus kedengaran lebih mesra. "Baik, esok petang kita jumpa. Ada kedai kopi kecil di bandar Pelabuhan Klang. Awak datang seorang ya, jangan bawa sesiapa." Perbualan itu direkam sepenuhnya oleh pasukan. ACP Razak yang mendengar dari bilik kawalan berkata pendek, "Dia dah makan umpan. Sediakan pasukan pengawasan sepenuhnya." Keesokan harinya, langit di Pelabuhan Klang mendung. Di sebuah kedai kopi biasa berhampiran jalan utama, Alia duduk di sudut bilik dengan secawan kopi di hadapannya. Tangan yang diletakkan di atas riba basah dengan peluh, tetapi wajahnya masih mempunyai senyuman malu. Tidak lama kemudian seorang lelaki masuk. Berbadan sederhana, rambut disisir rapi, memakai baju kemeja nipis. Senyumannya kelihatan mesra, tetapi matanya tajam. Itulah Firdaus Lim. "Adik Alia?" tanyanya sambil duduk. "Ya, Encik." Alia menjawab perlahan. Firdaus merenungnya dari kepala hingga kaki seolah-olah menilai sama ada gadis muda ini cukup dipercayai. Kemudian, dia mula bercakap. Bukan dengan janji-janji yang melampau, tetapi dengan cerita yang lebih licik. "Adik kenal dengan Rinata, budak dari Terengganu juga. Baru datang dengan saya 3 bulan. Sekarang dah hantar duit dekat rumah beribu-ribu sebulan. Adik nak jadi macam tu ke?" Dia bercakap sambil mencondongkan badannya ke hadapan. Alia menunduk berpura-pura kagum. "Kalau betul macam tu, saya nak buat, Encik. Saya kena buat apa?" Firdaus tersenyum sinis. "Senang je, adik bawa dokumen gambar dekat saya. Lepas tu malam ni ikut saya. Ada orang lain tunggu dekat rumah juga. Esok lusa dah boleh mula kerja." Setiap perkataan direkam oleh mikrofon kecil di baju Alia. Di luar kedai kopi, pasukan pengawasan menahan nafas, mencatat setiap butiran. Pertemuan itu berlangsung hampir 1 jam. Firdaus kelihatan semakin yakin sebelum bangun. Dia mengeluarkan teleponnya dan menaip message pendek yang dihantar ke nomor yang tidak dikenali. Alia sempat melihat sekilas. Hanya 1 ayat, barang baru dah sedia. "Malam nih." Message itu sudah cukup untuk membuatkan jantung semua orang yang memantau berdegup kencang. Firdaus bangun, menepuk bahu Alia. "Jangan lambat ya, malam nih permulaan hidup baru adik." Dia berjalan keluar dari kedai kopi dengan wajah yang tenang, tidak menyadari bahwa ada berpuluh-puluh pasang mata sedang memerhatikannya. Di bilik kawalan, ACP Razak mengetap rahangnya, "Ikut dia. Jangan sampai terlepas. Malam nih kita akan tahu siapa yang bersembunyi di belakang." Operasi baru sahaja memasuki peringkat yang paling berbahaya. Umpan telah ditelan, dan jaring mula ditarik. Petang itu, selepas meninggalkan kedai kopi, Firdaus Lim berjalan dengan santai. Dia menjeling teleponnya sekali-sekala, jarinya menaip message dengan pantas. Dia tidak pernah menyadari bahwa ada sepasang bayang-bayang yang mengikut setiap langkahnya dari jauh. 2 pegawai berpakaian biasa menghendap dari belakang, manakala kereta tanpa tanda polis bergerak perlahan di jalan yang bertentangan. Semua komunikasi disambungkan melalui fon telinga. ACP Razak menjadi komander operasi secara pribadi. Sasaran sedang menuju ke arah rumah pangsa. Semua unit bersedia, suara seorang pegawai kedengaran di radio. Firdaus berjalan ke dalam lorong sempit sehingga berhenti di hadapan sebuah rumah pangsa lama. 4 dindingnya pudar, pintu kayunya berderit apabila dia membukanya. 2 pemuda berjalan keluar menyambutnya. Wajah mereka keras dan penuh syakwa sangka. Salah seorang daripada mereka memegang beg galas hitam. Ketiga-tiga mereka berjalan ke bilik di hujung jalan. Sasaran berada di dalam. Ada 2 orang lagi yang masuk, laporan pegawai perisik. Razak memberi isyarat tunggu sehingga ada pergerakan. "Jangan serbu." Beberapa menit kemudian, suara samar-samar kedengaran dari celah tingkap. "Dokumen dah siap, malam nih bot keluar, barang baru pun dah sampai." Itu sudah cukup. Razak mengangkat tangannya. Operasi bermula. Pintu dipecah masuk dengan kuat. "Polis, jangan bergerak." Kekacauan berlaku serta-merta. Firdaus terkejut, dia mencampak komputer riba di atas meja, coba memadamkannya dan membuangnya ke lantai. Sementara seorang anak buah mengeluarkan pisau, seorang lagi coba merebut beg yang berisi dokumen. Tetapi pegawai bergerak pantas. 2 pegawai menerkam lelaki yang memegang pisau, seorang lagi berjaya merampas beg itu daripada tangan anak buah Firdaus.
Firdaus sendiri membuka tingkap, coba melarikan diri. Tetapi ada tangan yang kuat mencengkam kolar bajunya dan menghempaskan badannya ke dinding. Gari dipasang pada pergelangan tangannya serta-merta. Dalam beberapa saat, bilik pangsa yang sempit itu telah menjadi medan pertempuran yang dikawal sepenuhnya. 3 lelaki terbaring di atas lantai dengan gari, wajah mereka pucat dan marah. Penggeledahan bermula, hasilnya membuatkan semua pegawai senyap seketika. Di bawah katil, terdapat 3 komputer riba. Screen salah satunya masih menyala, memaparkan email yang baru ditaip. Tajuknya, "Penghantaran malam ini." Di atas meja, terdapat berpuluh-puluh kad SIM berselerak. Beberapa daripadanya masih di dalam sampul. Terdapat juga 2 telepon yang menyimpan ratusan nama kenalan. Kebanyakannya nama pendek dan kod nomor. Di dalam almari, pegawai menemui sampul surat tebal yang mengandungi uang tunai dalam mata uang ringgit Malaysia dan mata uang asing. Di dalam beg hitam yang dirampas terdapat rekod transaksi, nama, jumlah uang, dan nota sama ada sudah dibayar atau menunggu bot. Seorang penganalisis IT membuka komputer riba yang masih menyala. "Tuan, ada email yang dihantar ke alamat luar negara dari sini." Ditulis telah dihantar ke Singapura dan Johor. Penghantarnya ialah Firdaus. Penerimanya ialah akaun yang menggunakan singkatan Lisa. Nama itu tersemat dalam benak semua orang di dalam bilik. Lisa. Razak bergumam, matanya menyipit. Di bilik soal siasat, Firdaus duduk bersandar dengan gari. Wajahnya keras, bibirnya tersenyum sinis. "Awak ingat dah menang?" katanya dengan suara yang mencabar. "Saya cuma orang kecil. Walaupun tak ada saya, bot tetap keluar. Bos saya lagi besar daripada yang awak sangka." Pegawai penyiasat meletakkan bukti di hadapannya, komputer riba, kad SIM, rekod keuangan. Firdaus hanya ketawa mengejek. Benda ini tak ada makna pun. Esok lusa ada orang lain datang buat lagi. "Awak takkan dapat hentikan semua nih." Walaupun suaranya sombong, mata Firdaus berkelip-kelip dengan gelisah apabila pegawai penyiasat menyebut satu nama. "Lisa." "Siapa dia?" Firdaus tidak menjawab, hanya memalingkan muka. Razak yang memerhati dari belakang cermin, sehala menghela nafas panjang. Dia tahu Firdaus mungkin tidak mahu bercakap sekarang, tetapi email yang ditemui sudah mencukupi. Nama Lisa adalah pintu baru yang perlu dibuka. Malam itu, rumah pangsa lama di Pelabuhan Klang menjadi saksi keruntuhan seorang ejen pekerjaan. Dari luar, bangunan itu masih kelihatan sunyi dan usang. Tetapi dari dalam, pasukan telah menemui kunci untuk terus melangkah. Lisa, siapa sahaja, kini telah menjadi sasaran seterusnya. Dari jejak digital dan rekod transaksi, semua isyarat menunjuk ke Johor Bahru. Operasi belum berakhir, tetapi satu perkara yang pasti, jaring telah dibuang dan kepungan seterusnya mula muncul. Di dalam bilik soal siasat, Firdaus Lim duduk bersandar dengan pergelangan tangannya masih terikat dengan gari. Wajahnya kelihatan letih, tetapi bibirnya masih mempunyai senyuman mengejek. Dia di soal siasat selama berjam-jam, tetapi jawabannya masih mengelirukan. "Saya cuma orang tengah yang kecil," katanya dengan suara yang menghina. "Walaupun tak ada saya, bot tetap berlayar. Bos saya lebih besar daripada yang awak sangka." Seorang pegawai penyiasat meletakkan bukti di hadapannya. Komputer riba yang dirampas, timbunan kad SIM, dan sampul uang tunai. Menjawab dengan suara yang tenang dan mendatar, dia bertanya, "Kalau awak cuma orang kecil, kenapa semua bukti ada pada awak? Dan siapa Lisa yang menerima email daripada awak?" Seketika, senyuman Firdaus memudar. Matanya menyapu bukti di atas meja dengan cepat sebelum kembali merenung terus dengan wajah yang keras kepala. "Lisa cuma peniaga. Awak takkan dapat sentuh dia." Jawaban yang separuh mengakui itu telah menjadi laluan baru. Nama Lisa menjadi tumpuan penyiasatan serta-merta. Di Kuala Lumpur, pasukan siber bekerja tanpa henti. Dari jejak email dan nomor telepon, identitinya perlahan-lahan terungkap. Lisa ialah Lisa Karun, seorang wanita berusia 42 tahun. Menurut rekod pendaftaran, dia ialah seorang peniaga pakaian di pasar di Johor Bahru, Johor. Gambar menunjukkan wajah yang tersenyum ceria, memakai pakaian yang ringkas dan membawa bakul membeli belah. Tetapi rekod digital tidak pernah menipu. Aliran uang di dalam akaunnya tidak seimbang dengan kedai kecil yang dimilikinya. Beberapa pindahan uang datang dari Malaysia dan Singapura dengan jumlah uang yang terlalu banyak untuk hanya urusan jual beli di pasar. ACP Razak merenung skrin yang memaparkan wajah Lisa di pasar. Dia mengangguk perlahan. "Inilah sambungan yang kita cari." Firdaus menghantar mangsa kepada Lisa. Daripada Lisa, mereka dihantar ke Johor.
Kalau kita tangkap dia, kita boleh buka pintu rentas sempadan ini. Tetapi Lisa bukan orang biasa. Daripada laporan risikan, dia dikenali karena sangat berhati-hati. Dia jarang pulang ke rumah asal. Kadang-kadang dia tinggal di rumah saudara mara, kadang-kadang dia tinggal di bangunan kedai yang terbiar. Dia menukar nomor telepon hampir setiap minggu dan selalunya terdapat seorang atau dua pemuda yang mengekorinya. Dia seolah-olah tahu ada bayang-bayang yang memburunya. Pasukan dihantar ke Johor Bahru untuk memantau pergerakannya. Pegawai menyamar sebagai penjual ikan, pelanggan di pasar, atau malah nelayan yang duduk bermain di tepi dermaga. Dari jauh, mereka memerhatikan Lisa. Setiap pagi, dia datang ke pasar dengan berpakaian biasa. Bercakap dengan peniaga lain dengan mesra, kemudian pulang dengan barang-barang yang dibelinya. Pada pandangan pertama, tiada apa-apa yang mencurigakan. Tetapi apabila dia menerima telepon, air mukanya berubah. Senyumannya hilang, langkahnya menjadi lebih pantas, dan dia selalunya menghilang ke dalam lorong kecil yang menghubungkan pasar dengan bangunan kedai. Suatu pagi, seorang pegawai melaporkan bahwa Lisa telah memasuki sebuah bangunan kedai lama di Jalan Afuk. Lampu menyala seketika dan kemudian padam semula. Tiada aktiviti yang mencurigakan. Tetapi setiap kali Lisa masuk ke situ, pada waktu malam selalunya terdapat sebuah van sewa yang berhenti di hadapannya. Daripada van itu, 2 atau 3 pemuda dengan wajah pucat akan turun dengan beg kecil. Lisa akan berdiri menunggu berhampiran pintu, memberi arahan pendek, kemudian van itu akan memandu menuju ke dermaga kecil. Selepas itu, jejaknya hilang di laut. Corak ini berulang berkali-kali dalam tempoh lebih seminggu pengawasan. Setiap kali terdapat barang baru datang dari pelabuhan Klang, Lisa akan muncul di bangunan kedai yang sama. Van sewa akan tiba dan akan berakhir di dermaga. Semua gambar dan video dikumpulkan sebagai bukti kukuh bahwa Lisa ialah penyelaras utama. Malam itu ACP Razak duduk di tempat pengawasan rahasia di Johor Bahru. Dia melihat skrin yang memaparkan imei kabur daripada kamera jarak jauh. Lisa muncul lagi, berdiri di hadapan bangunan kedai dengan telepon di telinganya. Wajahnya kelihatan tenang, tetapi matanya meninjau sekeliling dengan berhati-hati. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki asing menghampirinya dengan beg pakaian hitam yang besar. Lisa menerimanya dengan pantas dan masuk ke dalam bangunan kedai tanpa berkata apa-apa. Razak menghela nafas panjang. Dia tahu masanya sudah hampir tiba. Lisa Karun bukan sekadar peniaga di pasar. Dia ialah sambungan yang menghubungkan pelabuhan Klang dengan Johor dan beg hitam itu mungkin mengandungi lebih daripada sekadar pakaian. Esok kita akan memulakan operasi, katanya kepada pasukan dengan tegas. Jika Lisa jatuh, laluan gelap ini akan terbongkar. Di luar, angin laut membawa masuk bau masin. Malam di Johor Bahru terasa semakin berat, seolah-olah memberitahu bahwa rahasia besar sedang menunggu untuk dibongkar. Malam itu, udara di Johor Bahru terasa berat. Awan kelabu berkumpul rendah, angin laut membawa masuk bau masin yang menusuk ke tempat pengawasan. ACP Razak melihat jam tangannya. Hampir pukul 9 malam. Masa Lisa Karun selalu muncul di bangunan kedai lama di Jalan Afuk. Pegawai ditempatkan di sekitar kawasan itu menyamar sebagai penunggang motosikal, penjual, atau bahkan nelayan yang duduk bermain di tepi dermaga. Semua orang berpura-pura seperti biasa, tetapi mata mereka menunggu hanya seorang. Akhirnya, sebuah kereta sedan putih berhenti di hadapan bangunan kedai. Lisa turun dari kereta dengan berhati-hati, ditemani oleh 2 pemuda yang kelihatan seperti pengawal. Matanya tajam, meninjau jalan untuk mencari tanda-tanda bahaya. Apabila merasakan selamat, dia masuk ke dalam bangunan kedai dengan beg hitam di tangannya. Lampu di dalam menyala seketika dan kemudian redup semula. Razak mengeluarkan arahan pendek melalui radio. Semua unit bersedia. Tunggu isyarat terakhir. Seorang pegawai melihat Lisa membuka beg itu. Dia mengeluarkan beberapa dokumen dan menunjuk kepada pengawal. Terdapat kertas yang penuh dengan nomor, beberapa sampul surat, dan telepon bimbit kecil. Itu sudah cukup. Razak mengangkat tangannya, memberi isyarat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pintu bangunan kedai dipecah masuk dengan kuat, bunyi kayu pecah bercampur dengan jeritan bergema. Polis, jangan bergerak, bilik sempit itu serta-merta bertukar menjadi huru-hara. Seorang pengawal mengangkat kerusi dan membaling ke arah pegawai, cermin tingkap pecah berkecai. Pengawal seorang lagi mencapai sebatang besi, menghayunkannya ke sana kemari dengan ganas. Polis bergerak pantas, menangkis serangan, menolak badan lawan menghempap dinding. Pertempuran singkat itu berakhir dalam beberapa saat. 2 lelaki terbaring di atas lantai dengan gari di pergelangan tangan. Lisa sendiri tidak panik.
Wajahnya masih dingin, malah tersenyum sinis apabila melihat polis menyerbu masuk. Dia coba menyembunyikan sesuatu di dalam bag. Tangannya mencapai pemetik api kecil dengan pantas. Tetapi seorang pegawai lebih pantas menepis tangannya sebelum api sempat menyala. Lisa hilang keseimbangan, jatuh ke lantai. Bag itu dirampas dari pelukannya. Buat pertama kalinya, ketenangannya tergugat walaupun dia segera mengangkat dagunya semula merenung dengan dingin seolah-olah mencabar. Bukti diperiksa serta-merta. Di dalam bag, pasukan menemui dokumen yang berbeza daripada biasa. Bukan senarai panjang mangsa seperti yang ada pada Firdaus, tetapi rekod transaksi dalam bentuk kod nomor, jadwal perjalanan bot dengan tanda pangkah merah, dan peta laluan pelayaran yang menghubungkan Johor Bahru dengan Yahoo. Lebih mengejutkan lagi ialah telepon bimbit kecil yang mempunyai senarai kenalan. Nomor telepon luar negara dicatatkan dengan singkatan nama. Di antaranya, 2 nama tertulis dengan jelas, Anwar dan Rashid. Razak melihat bag itu dengan kening berkerut. Ini bukan sekadar rekod biasa. Ini ialah kunci ke Johor. Di luar bangunan kedai, suasana mula riuh. Penduduk tempatan mula berkerumun, berbisik-bisik apabila melihat Lisa dibawa keluar dengan Gary. Wanita itu masih berjalan tegak, senyuman nipis masih menghiasi bibirnya, seolah-olah yakin bahwa permainan belum berakhir. Tetapi di pusat komando, Razak tahu mereka baru saja membuka pintu ke rangkaian yang lebih besar. Bukti daripada beg hitam dengan jelas menunjukkan bahwa laluan ini tidak berakhir di Johor Bahru. Daripada Lisa, benang merah menghubungkan ke Johor, kecengkaman dingin Anwar dan Rashid Iskandar. Malam itu, Jalan Afuk menjadi saksi kejatuhan sambungan penting, tetapi di sebalik itu pasukan sadar bahwa langkah seterusnya akan lebih berbahaya. Buat pertama kalinya mereka perlu merentasi sempadan ke wilayah asing untuk menyelamatkan nyawa dan menutup jaringan gelap yang masih terus berkembang. Bilik soal siasat di ibu pejabat polis daerah Johor Bahru malam itu terasa lebih sejuk daripada biasa. Lampu neon berkelip malap menyinari wajah Lisa Karun yang duduk dengan Gary di pergelangan tangannya. Wanita berusia 42 tahun ini masih tenang dengan luar biasa, malah kelihatan seperti menikmati renungan tajam pegawai penyiasat. Senyuman nipis tidak pernah hilang dari bibirnya. "Awak ingat awak boleh hentikan apa-apa?" katanya perlahan. "Saya cuma peniaga. Esok akan ada orang lain datang buat lagi." Pegawai penyiasat tidak tertipu. Mereka tahu Lisa licik dan berpengalaman. Pada jam pertama, setiap soalan dijawab dengan ringkas atau malah ditanya semula. "Kenapa awak nak masuk campur? Orang tu nak pergi sendiri, bukan? Mereka datang mencari kami sendiri, bukan?" Kata-kata dingin itu menusuk saraf. Akhirnya, ACP Razak masuk. Dia tidak banyak berkata, hanya merenung Lisa dengan senyap seketika. Kemudian, dia perlahan-lahan meletakkan beberapa keping gambar di atas meja. Gambar Lisa memegang beg hitam. Gambar Lisa berdiri di hadapan bangunan kedai. Gambar Lisa menerima barang daripada orang yang tidak dikenali. Semuanya diambil dari kamera litar tertutup dan pasukan pengawasan lapangan. "Masih nak kata itu semua kebetulan?" tanyanya dengan nada datar. Senyuman Lisa bergetar sedikit, tetapi dia segera kembali seperti biasa. "Itu bukan barang saya cuma terima kiriman," jawabnya. Razak tidak membalas. Dia mengambil telepon bimbit kecil yang dirampas daripada beg dan meletakkannya di hadapannya. Skrin menyala, memaparkan senarai kenalan. 2 nama terpapar dengan jelas, Anwar dan Rashid. Buat pertama kalinya, mata Lisa bergetar dengan gelisah. Dia coba menutupnya dengan ketawa perlahan. "Awak akan jumpa bahaya kalau teruskan perkara ini. Orang tu ada talian yang besar. Ada pegawai kerajaan yang terima rasuah daripada perkara ini juga. Jangan ingat awak boleh buat sesuka hati." Ayat ini telah menjadi celah. Pegawai penyiasat terus menekan, menyebut kod yang tertulis di dalam dokumen, bertanya siapa yang memberi arahan. Lisa coba mengelak, tetapi bukti demi bukti membuatkannya tidak dapat melarikan diri. Kesunyian yang panjang berakhir dengan suara yang lemah. Anwar Prasetyo. Dia orang Malaysia, tapi tinggal di Johor. Semua jadwal bot, semua duit melalui dia. Bilik senyap sunyi. Pen pegawai bergerak pantas, mencatat nama itu. Razak merenung Lisa tajam, menunggu. Wanita itu menelan air liur lalu menyambung. Tapi Anwar bukan nomor 1. Ada seorang lagi, Rashid Iskandar. Semua orang panggil dia Dato. Kalau dia cakap, orang macam saya cuma boleh ikut. Duit bot orang semua dia punya. Kata-kata itu berat. Nama Rashid Iskandar yang sebelum ini hanya bisikan daripada saksi, kini telah disebut daripada mulut penyelaras utama secara langsung.
Bukti dan pengakuan telah menghubungkan benang merah yang sebelum ini samar-samar. Lisa bersandar pada kerusi, bernafas berat. Saya tak ada pilihan. Kalau saya menolak, keluarga saya akan susah. Awak tangkap saya, tapi jangan ingat awak boleh sentuh Johor. Dekat sana, itu sarang harimau. Matanya merenung dengan dingin. Senyuman nipis kembali lagi, seolah-olah dia masih memegang rahasia yang tidak diketahui polis. Razak bangun perlahan-lahan. Dia tahu Lisa mungkin masih menyembunyikan banyak perkara, tetapi dua nama itu sudah cukup untuk membawa penyiasatan ke peringkat seterusnya. Daripada Johor Bahru, kini benang telah menyeberang ke Johor. Tiada jalan untuk berpatah balik lagi. Malam itu, Razak menelepon ke Bukit Aman. Suaranya tegas walaupun letih. Kita kena berkoordinasi dengan polis di Raja Malaysia. Sasaran kita ada di Johor dan kita tak ada banyak masa. Di luar, hujan lebat memukul dermaga, menghasilkan bunyi yang kuat di atas bumbung zinc, seolah-olah langit memberi isyarat bahwa ribut besar baru sahaja bermula. Selepas pengakuan Lisa Karun, hala 7 penyiasatan tidak lagi kabur. Johor menjadi sasaran seterusnya. Nama Anwar Prasetyo dan Rashid Iskandar bukan lagi kabar angin, tetapi sasaran sebenar. ACP Razak segera melaporkan kemajuan kepada Bukit Aman dan dalam beberapa jam keputusan dibuat. Polis di Raja Malaysia perlu bekerja sama dengan Polis di Raja Malaysia, PDRM, untuk menamatkan rangkaian gelap ini. 2 hari kemudian, Razak dan pasukan khas tiba di Johor Bahru, bandar yang bersinar dengan lampu malam. Jalan raya sibuk dengan kendaraan, pelabuhan sibuk dengan perdagangan. Tetapi di sebalik kekacauan itu, Razak tahu ada rahasia gelap yang tersembunyi. Mesyuarat rahasia diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Bilik itu dipenuhi dengan peta, gambar satelit, dan file perisikan. ACP Amran menyambut mereka dengan pandangan yang keras. Lelaki berusia 50 lebih kelihatan menakutkan, tetapi di matanya tersembunyi api dendam. Rashid Iskandar bukan nama baru bagi kami, katanya. Kami telah memburunya selama bertahun-tahun. Dia berjaya melarikan diri setiap kali kerana ada tangan yang tidak kelihatan yang melindunginya. Saya pernah kehilangan 2 orang anak buah semasa coba menyerbu sarangnya 5 tahun lepas. Kali ini saya takkan terlepas lagi. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik senyap. Razak memandang Amran dengan hormat. Dia dapat merasakan tekad yang sama, kesakitan kehilangan, dan dorongan untuk menuntut keadilan. Daripada laporan bersama, jelas bahwa Anwar Prasetyo ialah pengurus laluan dan dokumen palsu, manakala Rashid Iskandar ialah dalang utama dengan pangkalan komando di sebuah villa mewah di pinggir bandar Johor. Tetapi sebelum sampai kepada Rashid, terdapat satu titik penting. Sebuah gudang berhampiran dermaga kecil yang merupakan tempat tahanan mangsa sebelum dihantar ke laut. Gudang itu ialah jantung operasi. Amran bangun dan menunjuk ke peta. Di sana, orang dikurung seperti barang. Kalau kita berjaya serbu, kita bukan sahaja boleh selamatkan mangsa, tapi juga potong laluan utama Rashid. Razak mengangguk, tapi kita kena pastikan rahasia ini tidak bocor. Kalau ada berita bocor walaupun sedikit, nyawa orang yang ada di dalam akan menjadi taruhan. Perbincangan berterusan untuk masa yang lama. Bukan sahaja tentang siapa yang akan masuk melalui pintu mana, tetapi tentang memastikan operasi ini tidak diketahui. Mereka bersetuju untuk bertindak dengan tiba-tiba, tanpa siren, tanpa simbol rasmi. Semua komunikasi akan melalui radio yang disulitkan sahaja. Amran menambah, kami telah menyediakan pasukan khas marin. Mereka akan menyekat bot daripada meninggalkan dermaga semasa operasi. Jika Rashid coba melarikan diri melalui laut, dia akan terperangkap. Wajahnya tegang, tetapi suaranya penuh dengan keyakinan. Malam itu di bilik taklimat, suasana berbeza daripada operasi sebelumnya. Ini bukan hanya tugas, tetapi pertaruhan antara bangsa. Semua orang sadar bahwa kesilapan kecil boleh memusnahkan segala-galanya. Sebelum berpisah, Razak bangun dan memandang setiap ahli. Ingat, keutamaan tertinggi ialah menyelamatkan nyawa mangsa. Jangan biarkan mereka menjadi mangsa. Selepas itu, kita akan uruskan Anwar dan Rashid. Kita dah biarkan mereka bermain dengan nyawa orang terlalu lama. Hampir tengah malam, pasukan bergerak ke titik pertemuan. Kereta bergerak tanpa menghidupkan lampu hadapan di jalan yang sunyi di Johor. Angin malam lembab dan bahang, udara berbau laut. Dari kejauhan, dermaga kecil itu kelihatan sunyi. Hanya lampu minyak tanah yang berkelip malap. Di dermaga, pasukan operasi air Malaysia bersiap sedia dengan bot getah. Di sisi lain, pasukan penyamaran polis Malaysia telah menyertai pekerja dermaga menyusup masuk ke kawasan gudang secara perlahan. Segala-galanya berjalan dalam senyap.
Hanya bunyi ombak menghempas perlahan yang kedengaran. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Radio berbunyi, suara Amran berat dan tegas. Semua unit ambil tempat. Kita akan bermula apabila ada isyarat. Dari jauh, kelihatan bayang-bayang 2-3 pengawal berjalan mundar-mandir di hadapan gudang. Salah seorang daripada mereka berhenti untuk menjawab telepon. Air mukanya berubah serta-merta. Matanya meninjau sekeliling dengan lebih berhati-hati daripada biasa. Razak yang memerhati dari jauh merasakan firasat buruk. Mungkin Rashid sudah tahu pergerakan ini, pikirnya. Johor pada malam itu masih senyap, tetapi di sebalik kesunyian itu bukan sahaja gabungan pasukan yang bersiap sedia, malah musuh sendiri kelihatan sedang menunggu. Udara awal pagi di Johor melekit dan lembab. Gudang lama berhampiran dermaga kelihatan sunyi dari luar, hanya cahaya malap yang menyinari. Tetapi di sebalik dinding zinc yang berkarat, suasananya tidak tenang. Kamera litar tertutup kecil dipasang di sudut pintu. Pengawal berjalan mondar-mandir dengan senjata di tangan, seolah-olah mereka mempunyai firasat bahwa sesuatu akan berlaku. Dari jauh pasukan campuran antara polis Malaysia dan polis kontingen Malaysia mengintai. ACP Razak memasang alat pendengar di telinganya, menunggu isyarat. Di sisinya, ACP Amran merenung gudang itu, wajahnya keras, menahan kemarahan. Kita dah tunggu masa ini lama, gumamnya. Akhirnya, isyarat dihantar. Pasukan penyamaran yang masuk lebih awal telah memotong bekalan elektrik bangunan. Tiba-tiba, lampu malap padam hanya meninggalkan kegelapan. Jeritan panik kedengaran dari dalam. Itulah isyarat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pasukan utama memecah masuk pintu besi dengan bunyi yang kuat. Lawan tidak terkejut. Beberapa pengawal bersiap sedia di sebalik timbunan kayu. Cahaya suar daripada muncung pistol menyinari kegelapan. Peluru menghantam dinding zinc. Pertempuran sengit berlaku. Asap mesiu memenuhi udara. Bunyi tembakan bercampur dengan jeritan panik mangsa di dalam. Razak menunduk di sebalik dinding dan memberi isyarat. 2 orang pegawai menyelinap ke sisi dan membaling bom asap. Bunyi letupan cahaya putih menyebabkan musuh silau seketika. Dalam beberapa saat, penentangan ditumpaskan. Beberapa pengawal jatuh rebah, selebihnya menyerah diri dengan mengangkat tangan. Razak segera menyerbu masuk lebih dalam. Bau hapak dan peluh manusia menusuk hidung. Pintu bilik besar dibuka. Berpuluh-puluh orang meringkuk di atas lantai. Badan kurus, wajah pucat. Ada yang terus menangis apabila melihat uniform polis. Ada yang merangkak menghampiri, merayu dengan suara serak. Tolong, jangan biarkan mereka bawa kami pergi lagi. Pasukan perubatan yang bersiap sedia masuk membawa air dan selimut nipis. Beberapa mangsa terlalu lemah untuk berjalan. Mereka diusung keluar satu persatu. Suasana dipenuhi dengan rasa syukur. Jeritan bercampur dengan sorakan lega. Razak memandang mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya teringat 36 nyawa yang telah diragut sebelum ini. Malam ini sekurang-kurangnya ada nyawa yang diselamatkan. Tiba-tiba bunyi dentuman kuat kedengaran dari belakang. Seorang lelaki tinggi lampai berlari melarikan diri, coba melarikan diri melalui laluan sempit. Razak segera mengejar. Melihat wajahnya, Razak mengingati Anwar Prasetyo. Lelaki itu menoleh sekilas dan berpura-pura menunduk seperti mangsa, coba menyusup masuk ke dalam orang ramai yang lain. Tetapi matanya penuh dengan kesalahan. Berhenti, Anwar, jerit Razak. Anwar tidak mahu mengalah. Dia mengangkat kedua-dua tangannya dan berjalan menghampiri Razak dengan senyuman sinis. Kita boleh bincang, kan? Saya ada duit, cakap saja awak nak berapa. Suaranya licik, coba membeli jalan keluar. Razak berjalan mendekat perlahan-lahan, kemudian menepis tangan Anwar dengan kuat. Nyawa manusia bukan barang. Beberapa saat kemudian, 2 orang pegawai menahannya ke tanah dan memasang gari. Wajah Anwar memerah. Dia menjerit, awak ingat awak boleh tangkap Rashid ke, dia dah tunggu awak, Johor nih dia punya. Di tingkat atas gudang, sebuah bilik kecil ditemui. Komputer masih menyala. Skrin memaparkan message yang baru dihantar. Kali ini, bukan sekadar arahan untuk memusnahkan bukti, tetapi message yang mencabar. Kalau berani, datang ke villa saya. Saya dah sediakan sambutan untuk awak. Rashid. Razak merenung skrin itu untuk masa yang lama. Rahangnya menegang. Rashid Iskandar bukan sahaja tahu bahwa mereka berada di sini, malah mencabar secara terbuka. Ini bukan pelarian, tetapi jemputan untuk berperang. Apabila semua mangsa telah dipindahkan dengan selamat dan Anwar dibawa keluar dengan gari, suasana di gudang masih dipenuhi dengan tangisan dan asap mesiu. Razak berdiri di hadapan bangunan itu, dadanya berdebar-debar.
Dia berasa lega karena telah menyelamatkan berpuluh-puluh nyawa, tetapi kemarahannya juga mendidih karena Rashid telah terlepas daripada perangkap sekali lagi. ACP Amran berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Malam ini kita menang, tapi esok pertempuran sebenar akan bermula. Razak memandang ke arah villa yang kelihatan samar-samar berdiri megah di atas bukit. Dia tahu disitulah binatang buruan paling liciknya sedang menunggu. Masih awal pagi apabila kendaraan tanpa tanda bergerak perlahan ke pinggir bandar Johor. Di dalam sebuah kereta, ACP Razak duduk senyap dengan mata kosong, memikirkan message yang mencabar yang ditemui di dalam komputer di gudang. Kalau berani, datang ke villa saya. Saya dah sediakan sambutan untuk awak. Kata-kata itu menekan dadanya, menyadarkannya bahwa Rashid Iskandar bukanlah jenis yang akan melarikan diri, tetapi jenis yang menunggu pemburu datang mencari. Villa Rashid berdiri megah di atas bukit, menghadap ke laut. Dari kejauhan, bangunan itu lebih kelihatan seperti kubu daripada kediaman. Dinding tinggi menjulang dengan dawai berduri elektrik bertindih. Lampu sorot berputar perlahan-lahan, manakala kamera litar tertutup muncul di setiap sudut. Beberapa ekor anjing pengawal mundar-mandir di halaman. Salakan mereka memecah kesunyian malam dari semasa ke semasa. Di ibu pejabat polis kontingen Johor, mesyuarat singkat diadakan. ACP Amran merenung peta satelit dengan rahangnya yang menegang. 5 tahun lepas, saya hampir tangkap Rashid, tapi 2 orang anak buah saya terkorban malam itu. Ditembak dari dalam villa ini. Sejak itu saya bersumpah akan kembali. Malam ini saya akan tunaikan janji itu. Razak memandangnya, merasai beban yang sama. Kali ini kita datang bersama, dia tidak akan terlepas lagi. Pelan dirangka. Pasukan utama akan mendekati dari pintu hadapan dengan kendaraan perisai untuk menarik perhatian. Pasukan kedua, yang diketuai oleh Razak, akan menyusup masuk melalui timur, memanjat tebing sempit dalam kegelapan. Dawai elektrik mesti dipotong dengan berhati-hati. Jika terdapat kesilapan walaupun kecil, penggera boleh berbunyi. Malam itu angin laut bertiup kuat, membawa masuk bau masin. Pasukan bergerak dalam diam, pakaian serba hitam menyatu dengan bayang-bayang, setiap langkah di tebing penuh dengan bahaya. Batu licin, bunyi ombak menghempas batu karang. Peluh sejuk mengalir di dahi Razak walaupun cuaca sejuk. Akhirnya, mereka sampai di bawah pagar. Seorang juru teknik mengeluarkan alat muda alih dan menyambungkannya ke kabel elektrik. Bunyi letupan kecil kedengaran dan percikan api kecil muncul. Lampu penunjuk padam, dawai elektrik sudah lumpuh. Kita boleh masuk, bisik juru teknik. Mereka menyelinap masuk ke dalam halaman satu persatu. Anjing pengawal mula menyalak dengan kuat, bulu mereka berdiri tegak. Pasukan menembak panah obat penenang serta-merta, menyebabkan haiwan itu rebah tanpa bunyi. Tetapi salakan singkat itu sudah cukup untuk membangunkan pengawal di dalam. Siren berbunyi panjang, lampu sorot menyinari setiap arah. Daripada pembesar suara besar yang dipasang di villa, suara garau bergema di seluruh malam. Itulah suara Rashid, selamat datang Razak, selamat datang Amran. Awak bersusah payah datang jauh-jauh untuk apa? Untuk mati di halaman rumah saya? Razak mendongak melihat villa. Rashid tidak kelihatan, hanya suaranya yang bergema di udara. Itu menjadikan suasana lebih menakutkan, seolah-olah lelaki itu berada di mana-mana. Amran mengertap gigi. Saya dah tunggu awak 5 tahun, Rashid. Malam ini saya akan pastikan awak tak akan terlepas. Ketawa singkat kedengaran dari pembesar suara. Awak masih simpan dendam tuh? Bagus. Kalau macam tuh, kita tengok siapa yang akan hidup. Tiba-tiba, pintu villa dibuka lebar. Beberapa orang sasa bersenjata lengkap berjalan berbaris keluar. Wajah mereka keras, pergerakan teratur, berdisiplin. Mereka bukan pengawal biasa, tetapi pasukan persendirian yang dilatih untuk melindungi ketua. Razak memberi isyarat dengan pantas. Pasukan segera bersurai, mencari perlindungan di sebalik kereta mewah dan dinding di halaman. Tangan mereka menggenggam senjata dengan erat. Jantung berdegup kencang. Daripada pembesar suara, suara Rashid kedengaran semula. Suaranya tenang tetapi menusuk, saya dah sediakan pentas. Jemput masuk kalau berani. Tapi ingat, setiap langkah awak ialah pertaruhan dengan nyawa. Razak memandang ACP Amran dan mengangguk. Masanya sudah tiba. Villa di atas bukit kini bukan sahaja rumah mewah lagi. Ia telah menjadi medan pertempuran yang bersedia untuk menelan sesiapa sahaja. Halaman villa bertukar menjadi neraka dalam sekelip mata. Bunyi tembakan bergema memantul dinding marmer, lampu sorot menyinari hingga memedihkan mata.
Pasukan Rashid keluar dari pintu hadapan dalam formasi yang teratur dengan senapang otomatik di tangan. Mereka bukan pengawal biasa. Pergerakan pantas, berdisiplin, dan terlatih. Razak memberikan isyarat ringkas. Bersurai, cari perlindungan. Pasukannya bersurai serta-merta. Ada yang menunduk di sebalik kereta mewah, ada yang melekap pada tiang di halaman. Bunyi tembakan pertama kedengaran, diikuti oleh tembakan bertalu-talu. Cahaya dari muncung pistol menyala di malam yang gelap di Johor. ACP Amran memimpin serangan dari sebelah kanan. Suaranya bergema penuh dengan kemarahan. Tekan mereka masuk. Jangan biarkan mereka bertapak di halaman. Pasukan gabungan membalas tembakan. Musuh perlahan-lahan dipaksa berundur ke pintu villa. Tetapi kemudian, pasukan itu terhenti serta-merta apabila tanah di hadapan mereka bergegar. Bunyi letupan kecil kedengaran menyebabkan asap hitam berkepul-kepul. 2 orang pegawai tercampak akibat letupan. Badan mereka menghempap tanah dengan kuat. Mujur mereka hanya cedera parah, tidak kehilangan nyawa. Periuk api, jerit seorang pegawai. Razak memberi isyarat serta-merta. Pasukan perubatan mengheret yang cedera ke belakang, manakala unit hadapan terus menekan musuh. Bom asap dibaling masuk. Cahaya terang menyebabkan musuh panik membuka peluang untuk pasukan menyerbu tangga villa. Pintu besar dipecah dengan bunyi yang kuat. Kayu yang tebal pecah berkecai. Pasukan menyerbu masuk ke dalam, tetapi mendapati kesunyian yang luar biasa. Laluan panjang melurus, lampu utama padam. Hanya lampu kecemasan merah yang berkelip-kelip. Dinding dipenuhi dengan lukisan bersaiz besar, tetapi ada yang pecah berkecai. Serpihan kaca bersepah di lantai. Tiba-tiba suara garau bergema daripada pembesar suara yang dipasang di siling. Itulah suara Rashid, tenang tetapi menusuk. Selamat datang ke rumah saya. Awak dah serbu dengan berani, tapi sedar tak awak sedang berjalan kemana? Razak menoleh ke kiri dan ke kanan, coba mencari punca suara, tetapi jelas Rashid tidak berada dekat. Dia mengawal segala-galanya dari jauh. Beberapa saat kemudian, ketawa singkat kedengaran dan kemudian seluruh dinding di laluan itu menyala, mendedahkan skrin CCTV yang tersusun. Daripada skrin itu, wajah tegang pasukan gabungan muncul, direkam daripada pelbagai sudut. Cantik sangat, suara Rashid kedengaran semula. Awak siap bagi saya pertunjukan langsung. Setiap pergerakan awak ada di tangan saya. ACP Amran menahan kemarahan. Keluarlah Rashid, jangan bersembunyi di belakang dinding. Tetapi jawabannya ialah bunyi dentuman. Pintu otomatik di hujung laluan tertutup dengan kuat, memisahkan pasukan kepada 2 kumpulan. Razak berlari untuk menghempap pintu, tetapi pintu besi itu tidak berganjak. Awak ingat awak boleh tangkap saya semudah itu? Suara Rashid kedengaran semula, kali ini lebih dingin. Ini rumah saya. Setiap langkah awak hanyalah permainan yang saya tetapkan. Suasana menjadi lebih menakutkan. 2 orang pegawai coba membuka pintu di tepi, tetapi sebaik sahaja mereka menyentuh tombol elektrik menyentak mereka, mencampakkan mereka. Mujur Rakan berjaya membantu mereka dengan cepat. Ia pasang perangkap elektrik, jerit seorang juru teknik. Razak mengetap rahangnya, bernafas berat tetapi matanya terbakar dengan tekad. Dia ingat dia boleh mengawal kita dengan permainan ini. Kita akan buktikan kepadanya bahwa dia salah. Asap nipis mula mengalir masuk ke dalam laluan, datang daripada saluran pengudaraan. Rashid berhasrat untuk melemahkan mereka sebelum bersemuka. Razak memandang ACP Amran yang matanya membara dengan dendam yang terkumpul. Kita teruskan, katanya. Tidak kira berapa banyak lapisan perangkap, malam ini mesti berakhir. Dengan senjata di tangan, pasukan gabungan bergerak ke tengah-tengah villa selangkah demi selangkah. Di sebalik skrin CCTV, Rashid Iskandar duduk di dalam bilik kawalan. Senyuman dingin terukir di wajahnya. Dia memandang kamera dan berbisik kepada dirinya sendiri, kita tengok siapa yang akan hidup sampai akhir. Asap masih berlegar-legar di laluan villa. Apabila pasukan gabungan sampai ke Dewan Besar di tingkat atas, lampu kristal bergoyang ke sana kemari, memantulkan cahaya merah kecemasan yang berkelip. Suasana senyap sunyi, hanya bunyi nafas yang berat kedengaran daripada pegawai. Semua orang tahu mereka sudah hampir dengan jantung. Pintu berkembar di hujung bilik terbuka perlahan-lahan. Dari belakangnya, Rashid Iskandar muncul. Tubuhnya segadengan. Berpakaian sut hitam yang ringkas. Mata tajam merenung mereka. Di tangannya kini ada pistol, bukan lagi gelas wine. Senyuman sinis muncul di bibirnya. Bagus, katanya dengan tenang. Awak datang sejauh ini, tapi jangan ingat awak boleh heret saya keluar semudah itu. Ini rumah saya.
Awak hanyalah tetamu yang tidak diundang. Beberapa lelaki sasa bersenjata berdiri keluar dari belakang Rashid membentuk tembok manusia. Pertempuran meletus sekali lagi. Bunyi tembakan bergema di dewan. Peluru menghentam tiang marmer dan memecahkan tingkap kaca. Pasukan gabungan mencari perlindungan di sebalik meja besar, membalas tembakan dengan berdisiplin. ACP Amran memimpin serangan dari sebelah kiri. Matanya membara dengan dendam. Rashid, malam ini awak mesti tebus darah yang awak tumpahkan 5 tahun lepas, jeritnya. Pasukan Rashid berjuang dengan sengit, tetapi bom asap yang dibaling oleh pegawai menyebabkan mereka hilang keseimbangan. Di dalam tabir asap putih, 2 orang lelaki Rashid tumbang. Selebihnya berundur, manakala Rashid sendiri bergerak pantas, naik ke bilik kawalan di tingkat atas, coba melengahkan massa. Razak dan Amran mengejarnya. Sebaik sahaja sampai di tingkat atas, mereka mendapati Rashid berdiri di tengah-tengah bilik kawalan. Skrin CCTV berkelip-kelip di sekelilingnya. Wajahnya tegang, tetapi matanya masih penuh dengan keyakinan. "Berhenti, Rashid!" jerit Razak, tetapi Rashid menekan butang pada panel kawalan. Tiba-tiba, pintu besi tertutup di belakang mereka, memerangkap pasukan di dalam bilik. Dari siling, percikan elektrik muncul, perangkap lain diaktifkan. Seorang pegawai terkena renjatan. Badannya tumbang, walaupun dia masih bernafas. Dia bermain dengan rumah ini seperti papan catur, jerit seorang juru teknik dengan panik. Rashid ketawa perlahan. "Awak ingat awak boleh kalahkan saya di medan yang saya bina sendiri?" Dia mengangkat pistol, menembak ke arah Amran. Peluru tersasar beberapa inci sahaja, menghentam skrin kaca. Amran menerkam ke hadapan. Wajahnya merah padam dengan kemarahan. "Ini untuk anak buah saya." Dia menembak. Peluru mengenai lengan Rashid. Pistol Rashid terlepas, tetapi dia tidak mengalah. Dia mencapai pisau dari meja dengan pantas dan menyerbu masuk. Pertempuran jarak dekat berlaku. Razak memeluk Rashid. Kedua-duanya bergelut dengan ganas. Pisau hampir mengenai leher Amran, tetapi dia berjaya menepisnya. Dalam kekacauan itu, Razak menumbuk Rashid hingga jatuh. 2 orang pegawai lain bergegas memasang gari. Rashid mengaum, wajahnya penuh dengan kemarahan. "Ingat awak dah tangkap saya, semua akan berubah. Di luar sana ada beribu-ribu Rashid yang lain. Awak takkan dapat hentikan semuanya." Razak merenungnya tajam. "Mungkin betul, tapi malam ini awak bukan lagi sebahagian daripada mereka." Bilik menjadi senyap seketika. Hanya bunyi daripada radio komunikasi yang melaporkan bahwa halaman villa selamat. Akhirnya, Rashid terduduk di atas lantai. Gari mengikat pergelangan tangannya. Matanya masih mencabar walaupun tewas. ACP Amran berdiri teresak-esak, matanya merah. "Saya dah tunggu 5 tahun, akhirnya keadilan tiba." Tetapi Razak hanya senyap melihat keluar tingkap besar. Subuh mula menjelma, langit di Johor berwarna merah jambu. Dia tahu walaupun Rashid telah ditangkap, ini bukanlah pengakhiran. Masih ada rangkaian di luar sana. Masih ada mangsa yang menunggu untuk diselamatkan. Ini hanyalah permulaan, gumam Razak perlahan. Peperangan menentang pemerdagangan manusia masih panjang. Villa mewah itu kini telah menjadi saksi bisu dan Rashid Iskandar, dato yang hebat, telah secara rasmi kehilangan tahtanya. Beberapa bulan selepas malam berdarah di Johor, bilik perbicaraan di Kuala Lumpur penuh dengan orang ramai. Tempat duduk pelawat dipenuhi dengan keluarga mangsa, wartawan dan aktivis hak asasi manusia. Di kandang tertuduh, Rashid Iskandar duduk senyap dengan wajah yang dingin, tangannya digari. Di sebelahnya, Anwar Prasetyo kelihatan gelisah, wajahnya pucat lesi. Hakim membaca pertuduhan yang panjang lebar. Pemerdagangan manusia, pengurungan, eksploitasi, pemerasan, dan menyebabkan kematian berpuluh-puluh nyawa. Setiap perkataan dalam pertuduhan itu seperti tukul yang menghentam, mengingatkan semua orang tentang kengerian yang pernah berlaku. Beberapa mangsa yang terselamat hadir di bilik perbicaraan. Mereka duduk berbaris. Ada yang menunduk, ada yang berpegangan tangan untuk memberi semangat antara satu sama lain. Seorang pemuda berusia 20 tahun bangun menjadi saksi. Suaranya menggigil ketika dia berkata, "Kami dijanjikan pekerjaan, tetapi apa yang kami dapat ialah rantai dan kelaparan. Ramai kawan saya tidak dapat bertahan. Malam ini saya bercakap untuk mereka, orang yang tidak berpeluang untuk bersuara lagi." Bilik menjadi senyap. Hanya bunyi esakan perlahan kedengaran di barisan belakang. Keluarga mangsa yang meninggal dunia merenung dengan mata yang merah. Ada yang menggenggam gambar anak mereka. Ada yang berdoa di dalam hati.
Mereka tahu keadilan di mahkamah tidak dapat mengembalikan orang yang mereka sayangi, tetapi sekurang-kurangnya ia adalah pengesahan bahwa jenayah ini tidak akan berulang tanpa hukuman. Akhirnya, hakim membuat keputusan. Rashid Iskandar dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa hak untuk pengurangan hukuman. Anwar Prasetyo menerima hukuman penjara yang panjang bersama dengan anak buahnya yang lain yang ditangkap. Apabila tukul diketuk, seluruh bilik dipenuhi dengan tangisan, doa, dan sorakan lega. Di luar bilik perbicaraan, ACP Razak berdiri dengan ACP Amran. Wajah mereka tidak menunjukkan kemenangan yang besar, hanya kelegaan yang pahit. Razak berkata perlahan, 36 nyawa telah diragut. Tiada sebarang keputusan yang dapat mengembalikan mereka. Amran mengangguk. Suaranya berat. Betul, tetapi keputusan ini mungkin membantu menyelamatkan nyawa orang lain pada masa hadapan. Dan itu sudah cukup untuk memastikan mereka tidak mati sia-sia. Cahaya matahari petang menyinari dengan lembut di langit. Kehidupan yang baru telah bermula untuk mangsa yang terselamat. Ada yang dibantu untuk kembali ke sekolah. Ada juga yang mendapat pekerjaan yang sesuai. Tetapi parut di hati mereka akan tetap menjadi peringatan bahwa kebebasan tidak pernah datang dengan mudah. Kisah ini menutup satu bab, tetapi telah membuka kesadaran baru. Pemerdagangan manusia bukanlah sekadar masalah undang-undang, tetapi parut kemanusiaan yang masih terus mengintai. Janji kerja, impian tentang kehidupan yang lebih baik boleh bertukar menjadi perangkap yang membawa maut. Daripada latar belakang kedengaran suara pencerita berkata tiada harta, uang, atau janji manis yang boleh menandingi nilai nyawa manusia. Tragedi ini mengajar kita untuk berhati-hati, melindungi keluarga dan orang tersayang daripada perangkap yang kelihatan cantik di permukaan. Keadilan mungkin datang lambat, tetapi perjuangan menentang jenayah ini tidak boleh berhenti. Karena di sebalik setiap nombor mangsa, ada wajah, ada nama, dan ada impian yang hancur. Kisah Rashid Iskandar berakhir di sebalik jeriji, tetapi mesej daripada 36 nyawa yang hilang masih kekal. Jangan biarkan jenayah seperti ini berlaku lagi. Kawan-kawan semua, kisah ini memberi pengajaran kepada kita bahwa tiada jalan pintas untuk berjaya. Tawaran pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi selalunya hanyalah perangkap yang membawa kepada penderitaan. Marilah kita sentiasa berhati-hati, mengingatkan keluarga, anak-anak, dan orang tersayang supaya tidak terpedaya dengan kata-kata manis yang memikat. Utamakan kehidupan, utamakan diri sendiri, dan jangan tukar masa depan dengan hayalan. Semoga kita semua dapat menjalani kehidupan dengan sepenuhnya, bekerja keras, dan menjaga satu sama lain daripada jenayah pemerdagangan manusia.